Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan barisan EJK, seterusnya ahli jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah, dan insya-Allah lepas ni kita menunggu waktu isyak untuk solat isyak berjamaah. Siapa yang menunaikan solat isyak berjamaah, seolah-olah dia beramal ibadat separuh malam, dan siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia beramal ibadat sepanjang malam. Dan Alhamdulillah, antara satu waktu ke satu waktu, menunggu waktu, itu diistilahkan taqarrub, kita dekat kepada Allah. Alhamdulillah, kita isi dengan majlis ilmu pula, seolah-olah kita duduk di taman-taman syurga. InsyaAllah, kalau mati, InsyaAllah. Saya rasa kita dah boleh buka kan wilayah. Okey. Boleh buka apa yang penceramah. Penceramah dah boleh tak? Saya dah ujung bulan yang lepas. Pertengahan bulan yang lepas. Okay. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah, ya, kuliah kita terakhir pada 24 bulan 2 2022, iaitu muka surat 177, iaitu keseluruhan kunut dibaca secara nyaring. Ini tajuk dia. Okey, insya-Allah. Sebelum tu, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran yang kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada Allah yang rahmat isteri saya Syaulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Keseluruhan kunut dibaca secara nyaring. Okay. Ada kalinya kita kunut, sebahagian kita baca nyaring, sebahagian kita baca sir, kan? Itu pasal yang nyaring tu adalah doa, maka perlu diaminkan oleh para makmum. Tetapi yang sir itu adalah puji-pujian, ya, itu tak perlu diaminkan. Sama ada tuan-tuan nak ikut baca doa ataupun mendengarkan saja, ya. Tapi sebaik-baiknya mak ikut sama membaca, itu puji-pujian, ya, sebagaimana yang dijelaskan lepas. Okey. Tetapi boleh juga dibayar nyaring keseluruhan supaya jamaah boleh ikut, ya. Tidak perlu diaminkan tentang puji-pujian tu. Jadi dia boleh diikuti bacaan tu. Okay. Mungkin ada yang mempersoalkan, adakah imam membaca keseluruhan kunut ini secara kuat atau sebaliknya? Jawapan. Menjawab soalan ini, saya katakan, jika kita perhatikan kata-kata Imam An-Nawawi sebelum ini, kita dapati beliau tidak mengecualikan salah satu daripada ketiga-tiga kandungan kunut itu, daripada membacanya dengan kuat,
melihat kepada maksud umum hadis Abu Hurairah di atas. Okay. Ini menunjukkan beliau berpendapat bahawa sunat bagi imam untuk membaca keseluruhan kunut secara kuat. Menguatkan dakwaan ini, saya bawakan beberapa pendapat ulama muktabar dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, iaitu Asy-Syafi'iyah, iaitu seperti berikut. Pengarang kitab Hasiyah Al-Jamal Al-Ashar Al-Manhaj, pengarang kitab Hasiyah Al-Jamal Al-Ashar Al-Manhaj, juzuk kedua halaman 72 berkata, begitu juga seorang imam hendaklah membaca kunut dengan kuat. Itu kunut dengan kuat. Ini kata-kata dalam kurungan, iaitu dinisbahkan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Syahrul Manhaj At-Tawlab. Apa dia kata? Ya. Begitu juga seorang imam hendaklah membaca iaitu sehingga pada lafaz pujian. Sehingga lafaz pujian, dan sekiranya kita mengatakan sesungguhnya makmum turut sama mengikutinya pada bacaan itu, inilah maksud kata-katanya secara mutlak. Ya, Al-Isnawi berkata, boleh jadi imam perlu membaca secara perlahan, dan kemungkinan juga dia menguatkannya sebagaimana jika dia memohon, ya, rahmat atau perlindungan daripada azab neraka, maka sesungguhnya imam perlu menguatkan suara dan makmum pula mengikuti bacaannya. Apa kata kat sini? Pasal dalam kunut itu terbahagi pada dua, iaitu doa. Doa ini memohon. Apabila sebut doa, memohon. Dan sebahagiannya lagi itu adalah puji-pujian. Puji-pujian kita memuji kepada Allah setelah kita memohon dan sebagainya, maka memuji keesaan Allah. Contoh yang kunut yang lepas, contohnya Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu adalah doa. Itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu adalah apa dia? Sana'ah ni puji-pujian. Sana'ah ni adalah, sana'ah itu adalah puji-pujian. Jadi sama imam nak boleh, ya, tetapi tang puji-pujian itu tadi, makmum sepatutnya dia boleh mengikuti apa yang imam baca tadi, ya, bukan diaminkan. Amin ni apabila berdoa, tak? Kita mengamin apabila berdoa baru kita diaminkan. Kalau sekiranya ini bukan berdoa, kita sekadar puji-pujian, macam kita elok kita ikut sama, ataupun kita diam memerhatikan apa yang dia buat. Tapi seafdalnya, seeloknya kita ikut sama. Jadi bagaimana kalau sekiranya kita aminkan? Ya tak? Tidak membatalkan, tapi tidak kena pada tempatnya. Okey. Tidak membatalkan, tapi tidak kena pada tempatnya. Contohlah, kita ketika bertasbih ketika rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau kita baca ketika rukuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh tak?
Sebelum itu ketika sujud kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh tak? Boleh, tapi tidak membatalkan. Cuma tidak kena pada tempatnya. Sebab apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maksudnya ya maha suci Allah dan maha besar Allah, yang maha agung dan sebagainya. Tetapi subhana rabbiyal a'la yang maha tinggi. Ketika mana? Ketika kepala kita sujud ya sama ke atas lantai, sama paras kaki, seolah-olah kita paling rendah sekali. Hanya Allah saja yang maha tinggi. Itu kan? Kalau terbalik tidak salah, ya. Cuma ketika doa iftitah jangan terbalik, ya. Pasal iftitah tu cuma apa ya? Allahu akbar kabir walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan wa ma ana minal muslimin. Ya dah. Pasal itu lain maknanya. Kalau wa ma ana minal muslimin, bahawa sesungguhnya aku bukan orang Islam. Pasal ma tu ma mim nida. Nida ni dia macam la. Tadi ganti mim. Pasal apa huruf nida ni ada waw, ada lam, ada lam alif, ada mim tadi. Ya, dan tadi wa ma ana minal musyrikin, sesungguhnya aku bukan golongan orang, bukan terdiri dari golongan orang musyrik, kan? Lepas tu last sekali wa ana minal muslimin, sesungguhnya aku golongan orang Islam. Ya dah. Kalau kita wa ma ana minal musyrikin, ya, wa ma ana minal muslimin, seolah-olah kita mengaku bahawa sesungguhnya aku bukan dari golongan orang Islam, katanya. Tak, walhal kita orang Islam. Pasal itu kita kena faham, ya. Kena faham. Itu tak boleh dibalikkan tu. Ya, dibalikkan maksudnya lain. Tetapi yang kita ketika sujud ataupun apa ni rukuk tadi boleh kalau ganti, tapi cuma tidak membatalkan apa ni solat kita dan tidak jauh berlari daripada maksudnya, ya. Okey. Perkara ini turut dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam huraian kepada Al-Muhazzab. Apa yang beliau sebutkan itu bahawa imam menguatkan bacaan doa merupakan suatu masalah yang penting dan tidak dilakukan oleh imam-imam solat pada masa ini. Itu. Begitulah tulisan Syekh kami dalam sisipan tepi Al-Mahali, iaitu Ibnu Qasim Al-Abadi, ya. Pasal sisipan, kalau kitab kuning tu kan tepi ada yang tulisan kecil tu kan, sisipan tu. Okey. Namun jika imam membaca doa secara perlahan, maka dia telah menepati sunnah pada bacaan kunut, tetapi pahala sunat bacaan yang kuat telah luput daripadanya. Ini berbeza dengan apa yang disebutkan melalui kata-kata pengarang Al-Hawi, ya, Al-Hawi Al-Saghir, yang mengatakan bahawa imam tidak mendapat kedua perkara sunnah itu, ya. Maksudnya kalau sekiranya imam baca perlahan semua, imam tak dapat sunnahnya, ya. Sunnah berbaca kuat. Pasal ini sunnah dibaca kuat. Cuma yang tadi bahagian puji-pujian tadi, pasal tu selalu kan tuan-tuan sedia maklum kan, faham, ya. Dibaca perlahan. Kenapa dibaca perlahan? Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kunut tu dibaca yang hujung tu baca perlahan?
Pasal itu puji-pujian, bukan doa. Jadi tak perlu diaminkan. Sepatutnya kita ikut baca sendiri. Tetapi kalau dibaca kuat contohnya baca kuat, boleh. Imam baca kuat, boleh. Tapi imam kena faham. Tang puji-pujian, dia ikut baca sekali lah. Itu afdalnya. Ya? Okay. Namun jika imam membaca doa secara perlahan, maka dia telah menepati sunnah pada bacaan kunut, tetapi pahala sunat bacaan yang kuat telah luput. Maksudnya yang perlahan tadi memanglah menepatinya, dapat sunatnya tu. Tapi yang tang bacaan doa tadi tak baca kuat, maka dia tak dapatlah pahala kat situ. Patut yang bacaan kuat tadi makmum hanya aminkan saja. Makmum hanya aminkan saja. Ya. Tapi yang perlahan tadi makmum boleh ikut. Bukan perlu diamin. Kalau makmum tak aminkan, contoh tang situ, dan makmum tak baca, batal kan solatnya? Tak batal. Ya. Batal itu tidak batal. Ya. Tapi tak dapatlah pahala bahagian itu bagi makmum. Okey? Bagi makmum tadi tak dapat pahala untuk memuji sya'an Allah tadi. Ya. Pengarang kitab Syiah Yubi wa Amirah. Pengarang kitab Al-Qulbi wa Amirah juzuk pertama halaman 158 berkata, kata-katanya bahawa imam menguatkan suara pada kunut dan termasuk dalam kunut itu ialah doa pujian kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kunut nazilah dan selainnya, serta begitulah keadaannya imam menguatkan suara ketika membacanya. Ya, macam kunut nazilah kebanyakan kita memohon, keseluruhannya memohon. Hanya sebahagian saja yang memuji-pujian. Pasal itu kebanyakan imam kunut nazilah dia hanya sekelintir saja yang dibaca seluruh kan. Yang baca apa tu, memohon doa tu macam Allahumma inna na'udzubika minal barasi, tu memohon kan, dijauhkan, minta dijauhkan daripada apa, kita boleh aminkan. Ya tak? Wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya. Tu dia. Jadi kita boleh memujinya. Okey. Jadi itu adalah doa kita boleh aminkan, ya. Pasal tu kunut ni ada kunut panjang, ada kunut pendek dan sebagainya. Tetapi bagi imam disarankan untuk membaca yang sederhana. Itu tengok pada waktunya, ya. Macam waktunya, jika sekiranya waktu itu sekarang macam subuh berapa? 6 lebih kan? 6 lebih. Macam bacalah yang sederhana, tak perlu panjang-panjang. Nak pendek pun boleh. Ya tak? Tapi kok pendek-pendek sangat, takut terkejut nanti. Tapi macam tahun 2020 yang lepas, mula-mula COVID itu, bulan 3 kan? Bulan 3 disarankan Masjid Surau hanya 3 orang saja. Iaitu Imam, Bilal dan AJK saja. Tok Siap kat situ. Yang dibolehkan 3 orang. Dan gitu juga disarankan bacaan surah pendek-pendek dan berdoa pun pendek-pendek, wirid pun pendek-pendek. Ketika itu giliran saya jadi imam, saya baca, ya, ketika kunut, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana,
Ya Allah maghfir lana ya ghafur. Itu aja. Itu pening. Kalau sendiri, pasal itu tadi jadi imam. Kalau sendiri, Allah maghfirli ya ghafur. Cukup. Ya, kalau tuan-tuan solat sendiri kat rumah, nak cepat, nak pergi apa, kan? Nak pergi kerja cepat, contohnya. Ya, entah nanti, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Seketika itu kena berdiri tegak. Tak boleh katakan contoh, ya. Sami Allahu liman hamidah terus baca doa. Bermakna tidak sempurna apa dia? Tumakninahnya. Jadi Sami Allahu liman hamidah sekadar subhanallah sekurang-kurangnya. Terus angkat tangan, Allah maghfirli ya ghafur. Dah, terus sujud. Tak, terus sujud itu boleh, dibolehkan contoh. Ya, pasal kebanyakan saya tengok, saya pandang kalau imam, ada setengah imam dia Sami Allahu liman hamidah, terus Allahumma hdina fi man hadait. Ada. Ya, bermakna di mana tumakninah dia? Kesempurnaan tumakninah. Tidak sempurna tumakninahnya. Ya, jadi oleh itu kena berhenti seketika. Pasal itu kalau tuan-tuan ditanya, ya, ke mana yang diistilahkan rukun qalbi. Rukun qalbi. Cuma selalu dijawab tang niat saja rukun qalbi. Niat itu di hati, kan? Walhal setiap rukun kita mengingati, kita katakan saya ketiga rukun, saya rukun, itu ingat. Itu pun qalbi juga. Bahawa kena sempurna rukun saya. Kena tumakninah sendiri. Itu qalbi juga, ingatan kita. Bukan sekadar kita tunduk gitu saja. Ada? Bukan sekadar kita tunduk saja. Sami Allahu liman hamidah. Tidak kita. Ya, itu angka itu sunat, bukan rukun. Tetapi yang kita mengungkapkan Sami Allahu liman hamidah itu kena sebut itu adalah rukun. Itu qauli. Qauli, kemudian kita ingat di sebalik qauli ada fi'li dia. Ini ingatan kita. Itu bahawa itu perlu kita sebut bahawa itu adalah rukun. Dah. Itu kena faham. Rukun solat ada 13. Bahagi kepada 3, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan kita. Qauli itu yang perlu kita sebutkan. Contoh baca Fatihah tak boleh sebut di dalam hati saja. Mesti diungkapkan sekurang-kurangnya telinga kita sendiri yang dengarnya. Kan? Itu qauli. Qalbi, itu yang ingatan di hati. Niat tadi, selain daripada niat, bahawa meyakini setiap pergerakan itu rukun tu, kita tahu bahawa pergerakan ini rukun, ini rukun, ini rukun. Ingat. Ya dah. Tu. Pasal itu, kadang-kadang yang sunat pun ditinggalkan. Sunat ditinggalkan. Okay. Tapi katakan cinta sayang pada Rasulullah. Kalau kita nak menunjukkan kasih sayang kita pada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, bagaimana? Apa yang perlu kita buat? Saya nak tunjukkan kasih sayang saya pada Rasulullah. Apa kita perlu buat? Selawat. Selawat itu bukan menunjukkan kasih sayang. Itu kita yang memerlukan Rasulullah supaya mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar besok. Bermakna kita memerlukan Rasulullah, meminta kepada Rasulullah. Bermakna bukan kasih sayang tu. Pasal kita perlukan dia baru kita sebut. Dah. Ibarat begitu. Pasal itu adalah selawat ini supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Pasal itu sesiapa yang mengamalkan selawat 1 hari 1 malam 1000 kali, maka insya-Allah dijanjikan di yaumil mahsyar besok bertemu bau dengan Rasulullah. Itu dia. Jadi macam mana kita nak tunjukkan kasih sayang kita pada Rasulullah, taat kita pada Rasulullah? Segala sunatnya kita lakukan. Yang ditinggal, yang ditegah kita tinggalkan. Yang disuruh itu kita lakukan. Macam sunat-sunat, ya, solat sunat sebagai yang Rasulullah biasa lakukan. Maka kita lakukan, kita buat. Contoh solat sunat ba'diyah isyak.
4 rakaat. Ada 4 rakaat. Sesiapa melakukan solat isyak, solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, ya. Apa? Di janjian dia, lupa saya. Selalu saya sebut. Lupa saya. Selalu saya sebut, entah macam mana jam pula hari ni. Korap. Saya punya komputer korap. Betul. Ya? Nanti ingat balik. Selalu saya ingat yang lepas pun saya ada sebut. Ya. Ya. Ya betul. Ingat semula. Dah delete dah. Korap tadi dah delete dah. Okey. Sesiapa yang solat sunat selepas solat isyak 4 rakaat, dia ibarat mendapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul, siapa dapat malam Lailatul Qadar? Itu besok. Ini nak Ramadan ni. Ngejar-ngejar nak dapat Lailatul Qadar. Sebab sesiapa yang dapat malam Lailatul Qadar, ibarat dia beribadah selama 1000 bulan. Tu dia. Sedangkan kita tak perlu nak nunggu masa besok bulan Ramadan. Amalkan solat sunat 11 isyak 4 rakaat. Itu pahala dia. Itulah dijanjikan. Sebagaimana kita dapat malam Lailatul Qadar. Tu dia. Mudah saja. Tak. Betul. Solat sunat selepas isyak 4 rakaat tidak boleh menyamai solat isyak. Dia boleh dilakukan 2 rakaat 1 salam, ataupun 4 rakaat tadi 2 salam, ataupun 4 rakaat 1 salam. Okey? Tapi kalau buat 4 rakaat 1 salam, dia tiada tahiyat awal. Kalau tahiyat awal, maka dia menyerupai dengan solat isyak. Sekarang solat sunat ba'diyah ni tidak boleh menyerupai solat isyak. Boleh dilakukan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ataupun 4 rakaat 1 salam. Boleh. Ya? Itu solat sunat ba'diyah. Untung lebih. Contoh katakan. Kat sini hanya dapat 2 rakaat. Contoh. Ya? Dapat buat 2 rakaat 1 salam. Naik rumah, atas ke rumah, kok kat sini tadi sibuk apa kan, sambung 2 rakaat lagi pun boleh. Pun boleh. Tu dia. Itu kelebihan dia. Tetapi kita tak mengejar tu. Kita masih sibuk-sibuk nak ngejar qiyamul lail tunggu bulan Ramadan. Itu pun tak tahu lagi. Tak qiyamul lail ke qiyamul lail. Ya dah. Ya. Qiyamul lail ya. Itulah yang qiyamul lail tu. Jadi qiyamul lail, okey? Siapa dapat malam Lailatul Qadar ibarat beramal ibadah 1000 bulan. Tu dia. Amalkan insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi cukup mudah. Cukup mudah 4 rakaat buat tu. Contoh ni apa? Rakaat pertama tuan-tuan baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga lepas Fatihah tak baca surah pun tak mengapa. Rakaat keempat lepas Fatihah tak baca surah pun tak mengapa. Tapi kalau nak baca, nak tambah pahala lebih sikit, bolehlah baca contohnya tadi qul ya ayyuhal kafirun kan. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu kalau sekiranya nak lebih lagi lah. Ya tak? Jadi itulah. Cukup mana? Amalkan cuba. Kalau dah menjadi kelaziman, bak kata ni, bak kata orang yang hisap rukuk ni dah makan candu dia lah. Ya tak? Agaknya lah. Pasal saya tak hisap rukuk. Bagi orang yang hisap rukuk lah. Ya? Pasal selalu saya, kalau apa dulu saya suruh pakcik saya, pakcik berhentilah isap rokok. Apa dia kata, kalau engkau suruh aku berhenti isap rokok, aku berhenti isap rokok ni cepat mati katanya. Jadi itu pula dia punya. Tapi dah mati betul lah dia sekarang.
Okey. Okey, itulah kata. Jadi kat mana tadi? Kau surat berapa tadi? Okey. 178 atas ni ya. Okey. Pengarang kitab Sabil Al-Muqtadin. Pengarang kitab Sabil Al-Muqtadin. Selain itu, pengarang kitab Sabil Al-Muqtadin menyentuh mengenai perlakuan makmum ketika imam membaca pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sanaan ini pujian lah, ya. Sanaan tadi pujian yang saya sebut. Mereka diberi 3 pilihan seperti berikut. Turut membacanya secara perlahan, turut membacanya secara perlahan, atau diam dan mendengar bacaan imam, atau menyebut asyhadu, ya, sebagai jawapan kepada bacaan imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu selalu imam baca slow kan, tak kuat, maka sama ada kita nak baca asyhadu pun boleh, nak ikut pun boleh, ataupun diam pun boleh. Okey, ya. Tapi selalu takkan nak diam saja, sekurang-kurangnya asyhadu pun syukurlah, alhamdulillah. Kalau kita boleh baca ikut sekali, kita bacalah ikut sekali. Bukan diamin. Pasal itu adalah pujian, ya. Pujian, aminnya orang memohon ketika kita memohon. Ya dah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, berilah kesihatan seluruh jamaah madrasah ini. Amin. Itu boleh pasal kita berdoa kan. Okey. Dah masuk waktu, ya. Okey. Bila dia masuk waktu nanti satu sikit ya. Boleh saya sikit lagi. Okey. Kesian yang lama duduk dah. Okey. Ini tadi ya. Melalui pilihan kedua dan ketiga menunjukkan bahawa imam memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kunutnya secara kuat. Pada pilihan ketiga pula, makmum hanya dapat menjawab bacaan imam sekiranya imam menyebut dengan suara yang kuat. Kalau imam baca yang kuat tadi, apa tadi? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi makmum sebut asyhadu gitu aja pun boleh. Tak perlu amin, ya. Asyhadu, ya. Bahawa aku naik saksi kan, aku menyaksikan, ya, puji-pujian tu tadi, ya, ataupun itu mendengar bacaan imam atau menyebut asyhadu itu tadi. Diam, sama ada kita diam mendengar bacaan imam ataupun kita mengikut bacaan imam. Ada 3. Ataupun imam baca kita nyebut asyhadu gitu aja. Ada 3 pilihan, ya. Ada 3. Tapi kebanyakan makmum ikut baca kan. Apabila imam baca perlahan, ya nah, imam apa ni? Makmum meneruskan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun ada. Tak kisahlah, mana-mana boleh. Itu kalau sebut asyhadu kalau imam baca kuat. Tang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhadu pun boleh, ya. Itu bacaan-bacaan tu tadi. Okey. Okey, saya habiskan tepi ni ya. Soalan. Mungkin ada yang mempersoalkan bagaimana pula dengan apa yang dikatakan oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya dalam kitabnya Idaman Penuntut halaman 60, iaitu mulai dari fa innaka taqdi hingga akhir tiada apa perubahan kerana yang demikian itu bukan doa.
hanya pujian sahaja. Dibaca dengan perlahan oleh imam dan makmum sekali. Makmum sekali ini persoalan, ya. Maka jawapan di bawah. Bagi menjawab soalan ini, saya ulang kembali apa yang dikatakan oleh pengarang Hasyiah Al-Jamal Al-Syahi, ya, Al-Muhad Al-Manhaj dulu tadi. Namun jika imam membaca doa secara perlahan, maka dia telah menepati sunnah pada bacaan kunut, tetapi pahala sunnah bacaan yang kuat telah luput daripadanya. Okay. Ini berbeza dengan apa yang disebutkan melalui kata-kata pengarang Al-Hawi Al-Saghir yang mengatakan bahawa imam tidak mendapat kedua-dua perkara sunat itu, ya. Jadi oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu ada 3 pilihan, ya. Ada 3 pilihan. Kalau diam saja tapi tidak membatalkan solatnya, ya tak? Cuma pahala kita kuranglah. Jadi sama ada kita nak, cuma kita tak perlu kita aminkan. Oleh kerana itu bukan doa, itu pujian. Sama ada kita mendengar saja, ataupun kalau imam baca kuat, kita sambung dengan asyhadu, ataupun kita baca, ikut baca sekali pun. Itu berarti 3 pilihan. Ya. Jadi setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Saya buat soal jawab, pertanyaan. Ya. Ini hari 3 hari bulan. Okey. Ya, ada apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Muslimah? Kau ada pertanyaan muslimah? Ada? Tak ada? Ya. Ada. Orang rajin tanya dulu tak turun, ya? Tuan. Ha? Suami dia tak bagi. Okey. Pasal suami dia tahu dia duduk kat rumah pun dapat pahala yang sama. Itu aja. Cuma dia tak dapat mendengar kuliah, itu ajalah, itu sikitlah. Tapi pahala jamaah dia dapat sekali sama. Ya. Apa? Oh, kirim WhatsApp. Okey. Ya. Cantik soalan tu. Okey. Orang yang mufarakah ada 2. Mufarakah ni keluar daripada tempat, boleh jadi dia batal. Tak? Bermakna dia bukan mufarakah lah. Dia batal solatnya. Jadi dia keluar. Mufarakah ni dia meneruskan solatnya, cuma dia tidak mengikut imam. Apabila dia mufarakah meneruskan solatnya, tidak mengikut imam contohnya, ya, maka dia tak perlu keluar, dia duduk itu juga. Contohlah kita ke RNR, ya, RNR. Tengok kita ramai orang berjamaah kan. Kita duduk kat saf 2 ke contohnya. Lepas tu kita Allah, tiba-tiba kita tengok apa ni imam yang kat depan tu, ketika rukuk, ketika sujud nampak longkang buntut ni, nampak ni. Itu haram, buka aurat kan, batal solat dia. Maka kita boleh niat mufarakah tidak mengikut imam tu, tapi kita tetap duduk kat situ sahaja. Okay. Itu kalau kita apa. Tetapi yang ini tadi bukan mufarakah, kira terbatal kita nak keluar. Jadi apabila terbatal nak keluar,
Kata hadapan sama ada hadapan, tutup ke hadapan. Kemudian tu yang belakang tutup di hadapan balik. Itulah. Kemudian yang belakang sekali, maka dia boleh rapatkan gitu. Ya, rapatkan. Ya. Ya, itu dulu. Dari belakang ke hadapan. Ke belakang ke hadapan, lepas tu yang ini belakang sekali, tak ada orang kan? Contoh, ya. Maka dia boleh esok rapat sikit-sikit. Dah, tu dia. Pasal tu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu kalau kita rapat-rapat. Selalunya, waktu dulu, waktu sebelum kita istilah jarang-jarang ni. Apa hukumnya kita jarang-jarang ni? Makro. Makro saja. Makro. Ya. Tetapi sebelum ini dulu kita dah lakukan dah. Pasal apa? Yang hendak dikendaki oleh Rasulullah yang mengatakan solat rapatkan saf, iaitu bertemu bau dengan bau. Tapi dulu kadang-kadang, begini jarangnya. Ada? 2-3 orang kalau tolak boleh masuk satu lagi. Ada? Itu yang benar. Jadi rapat mana? Sebenarnya dulu pun kita dah banyak melakukan yang makro. Ya, tapi sekarang suruh jarang sikit ini makro, tapi dipertikaikan. Yang dulu tak dipertikaikan. Kenapa? Makronya sama juga dengan yang dulu. Mana? Yang Rasulullah kata rafatkan saf, itu maksudnya bertemu bau ke bau. Itu baru rapatkan saf namanya. Pasal itu orang katakan, saya perhatikan jamaah, bawa jamaah umrah ke haji ke. Oleh kerana di Malaysia dia banyak suka jarang-jarang ini kan. Jarang-jarang ini. Kalau jarang sini jarang, sini jarang. Maka nanti orang datang, tolak sini, dia masuk situ. Menjeling dia gitu. Ada. Wahal itu yang afdal sebenarnya. Rapat. Jadi setan tak boleh mencela. Ya, sama je dulu pasal itu selalu saya katakan. Jadi masalah itu usahlah dipertikaikan sangat. Nah, jadi kita dapat tak pahala berjamaah? Dapat pahala berjamaah, tetap masih dapat lagi pahala berjamaah. Ya, sebagaimana pasal itu datang solat berjamaah. Kalau katakan saya kurang sempurna solat saya, tapi saya datang berjamaah, maka ya Cik Zul contohnya, Cik apa ni, dia sempurna. Yang kekurangan saya akan di-cover oleh orang yang sempurna. Kan? Itu dia. Contoh, salah satu. Ini ramai tak ada yang sempurna solat. Tapi imam sempurna. Maka di-cover oleh imam. Okey. Tetapi kalau katakan imam tak sempurna, di-cover pada yang saf belakang, yang sempurna. Saf belakang tak sempurna, cover belakangnya, cover belakang, cover. Sekeluruhan tak sempurna. Maka tetap sah solatnya dan dapat pahala berjamaahnya, tetap tidak itu kelebihan solat berjamaah. Itu dia. Okey? Okey. Boleh? Okey. Ada apa lagi? Ya. Nah, kalau bacaan kita boleh mengikuti pergerakan imam, boleh kita ikuti. Kalau katakan cuma boleh jangan kita mendahului, ternampak sangat. Kalau belakang sedikit tak apa. Contoh, imam dah rukuk, kita belum rukuk. Tapi imam i'tidal, kita baru rukuk, tak mengapa, itu boleh. Ya, tapi kalau kita mendahului, benar-benar kita laju sangat, nampak kita punya dikhawatiri kita memecah belahkan keadaan nanti. Ya, memecah belahkan keadaan. Lagi satu, sebab kita buat macam itu, orang lain buat dosa. Dosa pasal apa? Orang tu tadi tengok mendahului imam tadi. Contoh salah yang buat itu.
Orang lain tengok. Tengok orang tu. Pakai sokok putih, pakai apa. Tapi dia mendahului imam. Gitu. Ada? Imam dulu, dia mendahului imam. Apa? Ketika rukuk kita apa mereka. Ya. Tapi kalau ke belakang tak mengapa. Pasal janji kita tak tertinggal 3 rukun yang besar, maka kita dia boleh lagi. Ya. Pasal ada setengah imam bacaan laju kan. Tu kadang-kadang kita lambat dia punya rukuk. Selagi imam belum sujud tadi, maka yang kedua, maka kita baru nak rukuk, maka kita masih belum batal lagi. Pasal belum terlepas dari 3 rukun yang besar-besar tadi. Okey? Okey. Boleh? Kalau mengikutnya, kalau dia tahu yang imamnya macam tu, tak salah. Tetapi kalau makmum tadi tak tahu apa berlaku pada imam tadi, maka tidak perlu kita mengulangi sebagai makmum tadi. Pasal kita tak tahu. Tak tahu kedudukan imam tadi terbuka auratnya. Itu kita, insyaAllah lah tidak perlu kita nak mengulangi lagi. Yang kita tahu tadi. Yang kita nampak tadi. Kalau sekiranya contoh dalam kumpulan kita semua, kita semua, bukan kita, majoritinya kita. Tetapi kalau tahu imam macam tu, maka yang mengetahui yang belakang imam tadi, dia boleh maju ke hadapan dan kita ucapkan dia subhanallah dan kita takbir. Dia menggantikan tempat dia. Boleh. Ya, dibolehkan. Okey? Boleh. Kalau imam tu terpulanglah dia. Ya. Itu terpulang pada makmum pasal itu. Kena faham apa sebab. Apa sebab yang kita berani menggantikan imam tadi. Mesti tahulah barisan ni kan. Mengatakan orang tu batal sebab terbuka. Subhanallah. Okey? Contoh satu. Tuan beri apa ni? RNR. Ini solat sorang-sorang. Allah Akbar. Tiba-tiba ada orang cuit nak jadi makmum. Kalau tuan tak nak macam mana? Tak nak aku gitu. Ya, angkat tangan sahaja. Pasal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah suruh meneruskan, tetapi Abu Bakar tak nak, diangkat tangan dia. Maka Rasulullah ambil alih balik. Ada 3 tempat ketika Rasulullah menggantikan ketika Abu Bakar jadi imam tadi. Okey? Okey. Ada lagi? Satu lagi. Satu. Tak ada satu? Okey, saya tutup. Dah. Ya. Betul? 2. Mana dia? Okey, setakat ini dulu dapat saya sampaikan ya. InsyaAllah saya memohon ribu ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakir, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarraqu ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.